Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia pada pagi yang penuh keberkatan ini dengan cuaca yang musim tengkujuh sekarang ni, musim hujan, dengan kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Allah panjangkan lagi usia kita masuk ke tahun baru. Allah pinjamkan kepada kita sedikit lagi nafas dengan nikmat iman, nikmat kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi pada kuliah bedah kitab siri yang ketiga pada minggu ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung dalam perbahasan tentang 7 huruf yang kita kupas pada kuliah yang lalu. Dan hari ini kita akan masuk muka surat berikutnya, iaitu muka surat yang ke-10 ya. Muka surat yang ke-10 kita lihat di nota kaki di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Wa huna su'alun yutrah. Dan di sini ada satu persoalan yang dilontarkan. Kata tuan kitab, cuba untuk menarik perhatian kita untuk kita sama-sama berfikir tentang satu isu. Halil Quran wal qira'atu haqiqatani mutaghayyiratani am huma syai'un wahid. Tuan kitab menyatakan satu persoalan, adakah Al-Quran dan qiraat itu merupakan suatu perkara ataupun hakikatan, iaitu dua perkara yang mutaghayyiratan, iaitu kedua-duanya itu berbeza. Artinya adakah Al-Quran itu suatu perkara yang lain, qiraat itu suatu perkara yang lain, seolah-olah tiada kaitan antara kedua-duanya. Am huma syai'un wahid, ataupun kedua-duanya itu adalah suatu perkara yang sama. Fa idza anaina al-qira'atil 'ashr, maka apabila yang kita maksudkan adalah qiraat 10, ini ada satu jawapan lah, satu persoalan tadi yang dilontarkan oleh tuan kitab, lalu tuan kitab memberi satu idea, pandangan dalam penulisan ini. Maka kalau sekiranya kita anainal qiraatil 'ashr, yang kita maksudkan, yang kita tujukan ataupun yang kita kehendaki itu adalah qiraat yang 10, fal Quran wal qiraatu syai'un wahid, maka Al-Quran dan qiraat itu adalah perkara yang sama, iaitu satu perkara yang sama, yang ada kaitan kedua-duanya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkatalah Ibnu Mas'ud, wa laqad ra'aitana natanaza'u fi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kamu telah melihat kami berselisih pendapat, pada perkara tersebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayamuruna, maka Nabi menyuruh kami, fanaqra'u alaihi, maka kami pun membaca Al-Quran kepadanya. Fayukhbiruna anna kulluna muhsinun, maka beliau, iaitu baginda, memberi khabar kepada kami bahawasanya kami kesemuanya telah melakukan perkara yang baik. Artinya dengan bacaan yang betul, dengan ketepatan sebutan, teknik bacaan dan juga kepelbagaian bacaan tersebut, maka Nabi SAW mengiktiraf itulah bacaan dan itulah Al-Quran.
antara hujah yang diguna pakai dalam menyatakan bahawasanya Al-Quran dan qiraat itu adalah satu perkara yang sama. Hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kitab Fadailis Sahabah, hadis raqam, iaitu hadis yang bernombor Jami'ul Bayan, cetakan Jami'ul Bayan jilid yang pertama, muka surat yang ke-18. Cuma tuan kita tidak menyatakan nombor hadis tersebut. Wa idza aradna al-qira'ati syadzata, dan apabila yang kita maksudkan itu adalah qiraat syazah pula, artinya kalau kita bincangkan tentang qiraat syazah pula, qiraat yang ganjil, qiraat yang tidak menepati salah satu maupun kedua-duanya ataupun ketiga-tiganya daripada 3 rukun penerimaan sesuatu qiraat itu, fahuma mutaghayyiran, maka kedua-duanya itu adalah perkara yang beza. Artinya kalau kita katakan qiraat syazah, maka qiraat syazah dengan Quran ni, ya, kedua-duanya adalah perkara yang berbeza. Fal qira'atu allati tafqidu ahamma ruknin wa huwa at-tawatur la yasihhu an natluqa 'alayha ismal Quran. Maka bacaan yang telah gugur, tafqid, telah gugur ahamma ruknin, rukun yang paling penting, iaitu at-tawatur, iaitu adalah mutawatir bacaan tersebut. Ulama berbeza pendapat kalau kita lihat dalam perbahasan qurra dan para sarjana terdahulu dalam meletakkan kriteria pembacaan qiraat yang tepat, yang sahih, yang diterima dalam Islam. Ulama berselisih pendapat dalam menentukan rukun yang pertama. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ni, ada 3 rukun. Yang pertama adalah sihhatus sanad, iaitu sanad bacaan itu mestilah sahih. Yang kedua, muwafaqatu ahadil masahif al-Uthmaniyah. Bacaan tersebut mestilah menepati salah satu daripada mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, muwafaqatu ahadi aujuhil lughatil arabiyyati walau biwajhin, iaitu menepati salah satu daripada wajah-wajah kaedah bahasa Arab, mana-mana pilihan daripada kaedah wajah bahasa Arab. Wajah yang ataupun kaedah syarat yang pertama tadi, sihhatus sanad, iaitu sanad yang sah, itu ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan sihhatus sanad sebagaimana dipegang oleh Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah, dan kebanyakan qurra melihat kepada sihhatus sanad sebagai syarat yang pertama. Namun begitu, sebahagian yang lain meletakkan syarat at-tawatur adalah syarat yang pertama. Apa beza antara at-tawatur, iaitu mutawatir, ataupun sihhatus sanad, sanad yang sah? Sekiranya kita berpegang kepada pandangan sihhatus sanad, sanad yang sah, maka sebenarnya ia tidak memadai dengan syarat yang pertama, bahkan ia perlu kepada syarat yang kedua dan perlu kepada syarat yang ketiga. Apabila telah sempurna ketiga-tiga syarat itu, maka sesuatu qiraat itu sah, diterima dan boleh dibaca, boleh dijadikan sebagai ibadah. Sekiranya berpegang kepada pandangan ulama yang kedua, yang menyatakan at-tawatur ataupun mutawatir itu adalah syarat yang pertama, sebenarnya mutawatir itu adalah syarat yang berdiri dengan dirinya sendiri. Artinya mutawatir itu sudah kukuh dari sudut syarat penerimaan qiraat. Maka tiada keperluan untuk syarat kedua dan ketiga. Bahkan syarat kedua dan ketiga itu hanya pelengkap. Syarat kedua dan syarat ketiga itu hanyalah pelengkap kepada syarat yang pertama. Artinya at-tawatur itu sendiri sudah kukuh. Dari sudut syaratnya sudah kukuh. Sebab mustahil untuk kita menerima suatu bacaan yang sanadnya tidak mutawatir. Kerana tawatur dari sudut istilahnya adalah ma yanquluhu siqatun an thiqatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yastahila la yatawata'uhum 'ala al-kadhib. Lebih kurang maksudnya, apa yang dinakalkan ataupun diwarisi dari satu generasi orang yang siqah daripada siqah sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahilu an yatawata'uhum 'ala al-kadhib. Mustahil mereka semua itu berpakat untuk berdusta di atas bacaan ataupun riwayat tersebut. Artinya mutawatir ini adalah satu bacaan, satu
riwayat yang ijma' ulama' di kalangan sahabat untuk menerima bacaan tersebut. Jadi maksudnya syarat tawatur tu pada pandangan ulama' yang kedua adalah lebih kuat, lebih kukuh, dan syarat yang kedua, ketiga itu adalah pelengkap kepada syarat yang pertama, iaitu at-tawatur. Maka kata tuan kitab, fal qira'atul lati tafqidu ahamma ruknin wa huwa at-tawatur, maka bacaan yang telah gugur rukun yang paling utama iaitu mutawatir tadi, la yasihhu an natluqa 'alaiha ismal Quran. Maka tidak sahlah untuk kita meletakkan ataupun natluqa tu maksudnya mutlak, kita mengumumkan ke atasnya dengan nama Al-Quran. Kenapa? Kerana bacaan itu tidak diiktiraf. Qiraat syazah adalah bacaan yang tidak boleh dijadikan sebagai ibadah. Apabila tidak boleh dijadikan sebagai ibadah, mana mungkin kita mengatakan ia adalah Al-Quran? Kalau Al-Quran, ia adalah ibadah. Jadi maknanya bacaan yang mutawatir, bacaan yang mutawatirah lah adalah, boleh kita guna pakai perkataan Al-Quran. Boleh kita namakan sebagai Al-Quran. Kalau bacaan syazah, kita tidak boleh menamakan sebagai Al-Quran. Fahuwal manqulu ilaina bitawatur. Kenapa? Kerana Al-Quran itu sendiri disampaikan dari satu generasi kepada satu generasi sehinggalah kepada kita pada hari ini bitawatur, secara mutawatir. Fahya qira'atun wa laysat Qur'anan. Maka qira'at syazah itu, bacaan yang ganjil itu, bacaan yang tidak menepati salah satu mahupun kesemua rukun qira'at, dianggap ia adalah bacaan semata-mata, walaisat Qur'an, tetapi bukanlah Al-Quran, maka tidak diiktiraf sebagai Al-Quran. Boleh lihat dalam kitab Al-Qira'at Ahkamuha wa Masdaruha, qira'at hukum-hukumnya dan juga sumber rujukannya, yang dikarang oleh Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Baik, kita pergi kepada perenggan berikutnya dalam muka surat yang ke-11. هذه هي الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه الكرام. Dan inilah, iaitu 7 huruf yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda allamaha, baginda mengajarkannya, iaitu mengajarkan 7 huruf itu ashabahu al-kiram, kepada para sahabatnya yang mulia. Faminhum man aqra'ahu ala harfin, maka di kalangan sahabat itu ada yang membacanya berdasarkan pada satu huruf dan mengajarkannya berdasarkan satu huruf. Wa minhum man aqra'ahu ala harfin akhar, dan di kalangan mereka ada yang Nabi mengajarkannya dengan satu huruf yang lain. Wa minhum man aqra'ahu ala akthari min harfin, dan di kalangan para sahabat itu ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya lebih daripada satu huruf. Artinya tidaklah kesemua sahabat mempelajari dan menguasai kesemua 7 huruf. Nabi SAW mengajar sebahagian sahabat dengan beberapa huruf sebagaimana yang diturunkan kepada baginda SAW. Baik, kita masuk kepada satu subtopik berikutnya, subtopik baru, iaitu al-qira'atu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacaan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana as-sahabatu yastami'una al-Qur'ana min fammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat mendengar bacaan Al-Quran, memperhatikan bacaan Al-Quran daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat. Mereka mempelajari bacaan, mereka bertalaki bacaan, mengambil bacaan itu daripada mulut, maknanya baca, dengar, semak, perhati mulut Nabi SAW dalam menuturkan suatu ayat, membacakan suatu ayat. Kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastami'u li qira'atil hadhikin min ashabihi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendengar, memperhatikan bagi bacaan al-hadhikin, yakni al-mutqinin, orang-orang yang pakar, orang-orang yang hebat, yang menjadi rujukan, min ashabihi, daripada kalangan sahabat baginda. Wa yushhidu lahum bil itqan, dan Nabi menjadi saksi ke atas mereka itu dengan ketekunan, dengan kehebatan, dengan kepakaran. Wa yuraghibun nasa fi talaqqil Qur'ani anhum,
dan Nabi memberi galakan kepada manusia orang ramai untuk bertalaki Al-Quran daripada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang terpilih tadi. Baik, kita lihat kepada nota kaki. Baik, kita lihat nota kaki yang pertama. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan. Kata Ibnu Mas'ud, aku mengambil daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Mas'ud talaki secara langsung dengan Nabi, memperdengarkan bacaan secara langsung dengan Nabi. Kalau ada salah ke, ada tersasul ke, ada kurang tepat dari sudut sebutan, mana Nabi direct secara langsung, Nabi tegur ataupun Nabi memperbetulkan sebutan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. 70 suratan, sebanyak 70 surah. Makna daripada 114 surah dalam Al-Quran, maka Ibnu Mas'ud telah bertalaki dengan Nabi SAW sebanyak 70 surah. Ma yunazi'uni fiha ahadun, dan tidak ada seorang pun, makna di kalangan sahabat, tidak ada seorang pun yang mempertikaikanku. Makna tidak ada seorang pun yang tidak setuju memperselisihkanku padanya, iaitu pada bacaan 70 surah tu. Maknanya semua sahabat iktiraf kehebatan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menyebut, dalam membaca Al-Quran, membaca 70 surah tersebut. Hadis ni menjadi satu hujah di mana Nabi SAW mengiktiraf salah seorang daripada sahabat besar baginda SAW sebagai seorang qari, sebagai seorang pakar rujuk dalam bidang Al-Quran, pakar rujuk dalam bidang tajwid, pakar rujuk dalam bidang qiraat. Namun kita perlu faham bahawasanya ia bukanlah satu dari satu perspektif yang lain, ia bukanlah satu hujah untuk kita memadai talaki Al-Quran dengan 70 surah, tidak. Ataupun kita mengambil ijazah sanad dengan 70 surah saja, tidak. Sebab Al-Quran itu mesti ditalaki, mesti dibaca daripada surah Al-Fatihah sehinggalah ke surah An-Nas. Barulah bacaan seseorang itu diiktiraf. Maksudnya kalau kita nak pergi talaki dengan seorang guru kita nak pergi talaki dengan seorang syekh sebagai contoh, kita nak minta sanad daripada beliau, maka syarat utamanya mesti kita membaca Al-Quran secara sempurna 30 juzuk, bermula dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baik, kenapa Ibnu Mas'ud boleh baca 70 surah ya? Dia baca 70 surah dan Nabi dah iktiraf. Kerana tuan-tuan, kita tidak boleh membezakan kualiti bacaan kita dengan kualiti bacaan para sahabat. Makna kalau kita kata kita sama dengan bacaan para sahabat, seolah-olah kita ni dah sama taraf dengan mereka dari sudut keimanannya, dari sudut sebutan bacaan dan sebagainya. Sedangkan mereka itu anak murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini bertalaki, belajar secara langsung dengan guru besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna Rasul dah dengar bacaan tu. Rasul tahu bacaan tu. Rasulullah tahu kualiti bacaan para sahabat. Jadi Rasulullah boleh iktiraf. Kita ni dah 1400 tahun ni, kita pun tak tahulah betul ketidaksebutan huruf dha kita, huruf dhad kita dan sebagainya. Jadi kita perlukan kepada bimbingan guru. Dan guru tidak boleh untuk memberi ijazah kepada anak murid mereka, melainkan mesti setelah mana syarat-syarat keutamaan dari sudut ilmu tajwidnya, dari sudut fasahahnya, sifat makhraj, waqaf, itidak dan sebagainya. Maka bila dah sempurna dari sudut bab hukum hakam berkaitan bacaan Al-Quran, barulah bacaan itu diiktiraf dan mestilah dibaca secara sempurna, iaitu bermula daripada suratul Fatihah sehinggalah kepada surah An-Nas. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Warawal Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ala Ubay bin Ka'ab surat Al-Bayyinah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca kepada Ubay bin Ka'ab surah Al-Bayyinah. Qila lit-Tufail bin Ubay bin Ka'ab, dikatakan juga dibacakan kepada Tufail bin Ubay bin Ka'ab, iaitu anak kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum.
ila ay ma'na dhahaba abuka fi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqri al-Qur'ana alaik. Kepada manakah, maksudnya bagaimanakah pandangan dhahaba abuk, maksudnya bukan pergi, maksudnya cenderung ataupun ataupun tuju, iaitu kepada manakah, macam manakah pandangan bapa kamu dalam menafsirkan ataupun dalam memberi pandangan, dalam menterjemahkan qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqri al-Qur'ana alaik. Aku diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada engkau. Apa maksud aku diperintahkan membaca Al-Quran kepada engkau? Tafsiran tersebut, pandangan Ubay bin Ka'ab. Faqala, kata Ubay bin Ka'ab, liyaqra'a alai fa'ahdhuwa alfazah, supaya dia membaca Al-Quran kepada aku, fa'ahdhuwa alfazah, lalu aku boleh mengikut, ahzu, iaitu dia perhati, boleh meniru, boleh mengikut alfazah, lafaz-lafaznya. Makna bila kita tengok bacaan Nabi, tengok bacaan sahabat yang belajar daripada Nabi, tengok tutur katanya, gerak mulutnya, dari sebut-sebutannya, kita boleh meniru gaya baca. Dan ini merupakan salah satu daripada kaedah kita nak bertalaki dengan sebutan yang tepat. Sebagai contoh ya, katakanlah kita sekarang ni baca Al-Quran, kebanyakannya kita lah, termasuk saya dan semua orang lah, kebanyakan daripada kita ni lidah Melayu kan. Jadi bila baca Quran tu adalah sebutan Jawa-Jawa sikit ke apa ke contohnya. Jadi macam mana kita nak ikut bacaan Al-Quran itu mengikut sebutan Arab, lahja Arab. Jadi antara caranya adalah kita mendengar, memperhatikan bacaan qori-qori di kalangan orang-orang Arab. Kita pasang kaset, kita pasang MP3, kita dengar bacaan. Contohnya Syekh Khalil Al-Husari. Syekh Khalil Al-Husari, salah seorang daripada qari yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dari sudut ketepatan sebutannya. Kita ikut gaya lagunya, kita ikut sebutannya, kita ulang banyak kali, akhirnya kita nampak bagaimana cara menyebut Al-Quran dan membaca Al-Quran itu dengan bunyi lahjah Arab. Baik, kita pindah kepada nota kaki yang kedua. Wa tuliba min Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah diminta daripada Abdullah bin Mas'ud an yaqra'a alaih, untuk dia membaca ke atasnya, iaitu Nabi SAW pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran kepada Nabi. Satu hari, para pendengar sekalian ya, Nabi SAW suka baca Al-Quran. Nabi suka baca Al-Quran, Nabi suka memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada sahabat, dan pada masa yang sama, Nabi juga suka untuk mendengar bacaan Al-Quran oleh sahabat, oleh para sahabat yang lain. Artinya Nabi juga suka mendengar bacaan Al-Quran oleh orang qori-qori yang lain di kalangan sahabat. Maka salah satu hari Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Ibnu Mas'ud tanya kepada Nabi, a'uqri'u alaik wal Qur'anu yunazzalu alaik, atau kama qala. Ibnu Mas'ud tanya kepada Nabi, adakah aku ni, makna layak ke aku ni untuk membaca Al-Quran kepada engkau wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Makna Ibnu Mas'ud tanya balik, boleh ke aku baca kepada engkau sedangkan Nabi lah yang sepatutnya baca kepada Ibnu Mas'ud. Maka Nabi kata, Nabi suruh baca juga. Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca. Maka faqara'a alaihi min suratin Nisa. Maka Ibnu Mas'ud pun membacalah kepada Nabi SAW, memperdengarkan bacaan dengan suaranya yang lunak, dengan bacaan yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Beliau membaca surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Sehinggalah kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sehinggalah kepada ayat ini, bila Nabi SAW tiba pada bacaan Ibnu Mas'ud ayat ini, Nabi sedih tuan-tuan. Nabi sedih, Nabi menitiskan air mata, Nabi pesan kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk. Nabi pesan kepada Ibnu Mas'ud, cukuplah engkau, cukuplah. Sampai pada ayat itu Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Kerana Nabi SAW apabila mendengar bacaan Al-Quran, Nabi tadabbur tuan-tuan.
Nabi tadabbur. Lihat kepada firman Allah, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimanalah apabila kami datangkan bagi setiap umat itu adanya saksi. Allah gambarkan pada hari akhirat. Pada hari akhirat di padang mahsyar, apabila Allah himpunkan seluruh umat manusia sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada manusia yang terakhir yang dimatikan, diwafatkan oleh Allah Taala pada hari kiamat esok-esok. Allah himpunkan dengan jutaan bilion manusia, tak terhitung jumlah manusia itu, maka setiap umat itu akan ada saksi. Apabila Allah membicarakan, Allah menetapkan hukum, umat ini masuk syurga, umat ini masuk neraka, umat ini di bawah rahmatnya, umat ini masuk dalam azabnya sebagai contoh, maka apabila Allah menjatuhkan hukum, maka ada saksi dalam mahkamah Allah. Saksi mahkamah Allah ini, saksi kepada umat-umat terdahulu adalah umat ini, umat yang dimuliakan, khaira ummah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimanalah ya, kata Allah, kami datangkan setiap umat itu ada syahid, iaitu ada saksinya. Wajina bika ala haula'i syahida. Dan kata Allah, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi pula ke atas mereka semua. Maka bila Nabi dengar tu, Nabi rasa sedih. Nabi menanggung satu beban tanggungjawab amanah yang berat. Untuk menjadi saksi, Nabi akan berada bersama dengan kita, tuan-tuan. Pada mahkamah Allah, Nabi akan lihat semua amalan kita, semua amalan umatnya, maka Nabi berasa ia adalah satu amanah yang berat untuk dipikul oleh Nabi SAW. Malu kita dengan Nabi SAW. Nabi akan bersama dengan kita untuk menjadi saksi atas segala kebaikan dan juga segala keburukan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah tutup keaiban kita dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Sampai pada ayat itu Nabi sedih. Nabi sedih, maka Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, cukuplah engkau. Rawahul Bukhari. Baik, kita lihat kepada nota kaki berikutnya, iaitu suatu hadis. Nabi SAW berkata pada para sahabat, khuzul Qur'ana min arba'atin min Abdullah ibn Mas'udin wa Salim maula Abi Huzaifah wa Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhum ajma'in. Rawahul Bukhari wanzur al-Itqan lis-Suyuti. Hadis riwayat Imam Bukhari dan boleh dirujuk kepada kitab Al-Itqan yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Nabi kata kepada para sahabat, ambillah Al-Quran daripada 4 orang. Artinya, kalau nak belajar Quran, kalau nak talaki Al-Quran, kalau nak mendalami selok-belok bacaan Al-Quran, belajarlah daripada 4 orang sahabat. Iaitu Abdullah ibn Mas'ud yang pertama, yang kedua Salim maula Abi Huzaifah, yang ketiga Mu'adh bin Jabal, yang keempat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Kenapa Nabi SAW menyebut 4 orang sahabat ini? Hadis ini menunjukkan bahawasanya beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Antaranya adalah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahawasanya ia adalah suatu pengiktirafan daripada Nabi SAW kepada 4 orang sahabat ini. Mungkin di kalangan 4 sahabat ni ada yang namanya biasa kita dengar. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang masyhur. Mu'az bin Jabal, biasa kita dengar. Ubay bin Ka'ab. Tapi Salim maula Abi Huzaifah ni, tuan-tuan, kita tak pernah dengar nama sahabat ni kan? Jarang dengar lah. Jarang dengar. Bukan seorang sahabat yang masyhur. Tapi bila Nabi mengiktiraf, maka ia adalah suatu pengiktirafan tinggi daripada Rasulullah SAW tentang kehebatan dan juga ketokohan para sahabat, khususnya dalam bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, hadis ini bukannya menunjukkan bahawasanya 4 orang ini sahaja yang pakar rujuk dalam bidang Quran pada zaman Nabi SAW. Tidak. Sebab hadis ini perlu dilihat dari sudut sabab wurud, iaitu sebab berlakunya hadis ini. Sebab berlakunya hadis ini adalah kerana ketika itu yang masyhurnya 4 orang ni.
Zaman tersebut ketika sabab wurud berlakunya hadis ni adalah kerana ketika itu yang masyhurnya, yang hebatnya, yang biasa disebut-sebutnya 4 orang ini. Maka Nabi iktiraf 4 orang sahabat ini, lalu Nabi pesan kepada sahabat yang lain, kalau nak belajar Quran, belajar daripada 4 orang ni. Tanpa dinafikan ramai lagi di kalangan para sahabat yang terdiri di kalangan mereka yang boleh kita kenali sebagai qurra, iaitu qori-qori yang menjadi pakar rujuk dalam bidang Quran di kalangan para sahabat. Sebenarnya ramai lagi. Di kalangan khalifah yang 4, selain daripada Ubay bin Ka'ab, ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang lebih hebat juga dalam bacaan Al-Quran. Cumanya ketika itu, yang 4 orang inilah yang menjadi sebutan. Di mana 2 daripada mereka adalah di kalangan kaum muhajirin dan 2 daripada mereka pula adalah di kalangan kaum ansar, iaitu Abdullah ibn Mas'ud dan Salim maula Abi Huzaifah mewakili kaum muhajirin, Muaz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab mewakili kaum ansar. Baik, kita sambung kepada perenggan berikutnya. Wa bima anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qaidul ummah, dan apatah lagi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemimpin kepada umat, wa imamuha wal mas'ulu an jami'i ahwaliha, dan Nabi ini, Rasul ini adalah imam, pemimpin kepada umat, wal mas'ulu an jami'i ahwaliha, dan yang diberi amanah, yang dipertanggungjawabkan kepada jami'i ahwaliha, kepada keseluruhan hal ihwal umatnya. Sa'uba alaih, maka telah menjadi suatu perkara yang susah ke atas Nabi, ayyatafarragha liiqra'is sahabati wahidan, maka menjadi suatu perkara yang sukar kepada Nabi untuk, kita panggil yatafarragh ni maksudnya bukan bertebaran, maksudnya Nabi keluarlah. Senang cerita, Nabi keluar, Nabi pergi sana, Nabi pergi sini, itu yatafarragh ya. Yatafarragh tu maksudnya Nabi keluar, pergi sana, pergi sini, merata-riti, liiqra'is sahabati wahidan, untuk mengajar bacaan kepada para sahabat seorang demi seorang. Sebab Nabi sibuk, tuan-tuan. Nabi sibuk. Nabi lah pemimpin umat, Nabi lah Perdana Menteri, Nabi juga lah Rasulullah, Nabi juga pemimpin perang zaman Nabi, banyak berlakunya peperangan dan banyak perkara yang perlu dirujuk kepada Nabi. Maka Nabi SAW tak sempat untuk mengajar seorang sahabat dari sudut bacaan Al-Quran. Macam kita hari ni, kita buka kelas mengaji kan. Kita buka kelas mengaji, kita mengajar orang. Jadi Nabi tak sempat, tuan-tuan. Nabi tak sempat untuk membuka kelas mengaji Al-Quran, untuk mengajar seorang sahabat tentang bagaimana cara bacaan Al-Quran. Fakana lizaman an yatakhassasa ba'd as-sahabati mimman aqra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liiqra'in nasi niyabatan anhu. Maka menjadi suatu kemestian, fakana lizaman, menjadi suatu kemestian, an yatakhassasa, untuk Nabi agar mengkhususkan, ataupun kita panggil melantik ba'dhas sahabati, beberapa orang di kalangan sahabat, sebilangan daripada kalangan sahabat, mimman aqra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di mana sebahagian di kalangan sahabat ini adalah di antara orang-orang yang Nabi sendiri mengajar bacaan kepada mereka. Nabi tak sempat nak ajar semua sahabat, dengan ratusan sahabat di kalangan penduduk muhajirin dan juga ansar di Madinah, maka ada di kalangan sahabat-sahabat besar ni yang Nabi sempat baca, yang sempat Nabi untuk mengajar bacaan Al-Quran, yang Nabi iktiraf bacaan mereka. Jadi mereka yang dipanggil sebagai guru Quran lah, guru Quran di kalangan sahabat ni, Nabi lantik di kalangan mereka ni, liiqra'in nas, untuk mengajar manusia, untuk mengajar kaum muslimin yang lain, untuk mengajar sahabat yang lain, niyabatan anhu, sebagai ganti daripada Nabi SAW. Jadi Nabi tak sempat, Nabi sibuk dengan urusan pentadbiran negara dan sebagainya, maka Nabi lantik di kalangan sahabat sebagai guru Quran dan mengajar Al-Quran kepada sahabat yang lain. Fa'an Ubadah bin As-Samit qala, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza qadima alaihi ar-rajulu, apabila telah datang kepada Nabi seorang lelaki, muhajiran, seorang lelaki itu adalah muhajiran, yang berhijrah, muhajir, dafa'ahu ila rajulin minna, maka Nabi akan memberi. Dafa'ahu tu maksudnya memberi. Makna seorang sahabat apabila ada seorang yang datang kepada Nabi nak belajar baca Al-Quran, oleh kerana Nabi tak sempat, Nabi pas. Dafa'ahu tu pas lah, maksudnya Nabi memberinya kepada ila rajulin minna, kepada salah seorang lelaki daripada kalangan kami. Makna Nabi bagi kepada salah seorang daripada guru-guru Al-Quran di kalangan sahabat tadi. Yu'allimuhu Al-Quran, untuk salah seorang daripada guru-guru Al-Quran di kalangan sahabat itu mengajarkan kepada lelaki tersebut. Qala, maka berkatalah ia, fadafa'a ilai, kata Ubadah bin As-Samit, okay, kata Ubadah, maka Nabi pun bagi kepada aku. Fadafa'a ilayya, bukan ilayyan, ilayya, mungkin tanwin cetakan tu, dia tertanda dua baris, sebenarnya satu baris. Ilayya tu maksudnya kepadaku. Fadafa'a ilayya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam rajulan, maka lelaki tadi Nabi pas kepada dia. Kata Ubadah, Nabi bagi lelaki itu kepada dia, kepada Ubadah, untuk Ubadah mengajar Al-Quran kepada lelaki tersebut. Wa kana ma'i fil bait, dan adalah lelaki tadi bersama aku di rumah. U'shihi isya'a ahlil bait, maka aku u'shi ni daripada perkataan a'sha. A'sha ni kalau kita bahasa Arab kita panggil memberi makan lah. Memberi makan. Tapi dia oleh kerana bahasa Arab ni dia sandarkan kepada situasi masa. Kalau memberi makan waktu tengah hari lain, memberi makan waktu malam lain. Jadi kita tengok perkataan u'shi daripada perkataan a'sha, isya, maksudnya makan malam. Jadi u'shi maksudnya aku memberinya makan malam. Ahlil bait maksudnya penduduk ahli keluargaku. Maksudnya sebagaimana ahli keluarga dia makan. Kalau ahli keluarga dia makan tom yam sebagai contoh, tetamu tadi pun makan tom yam. Ahli keluarga dia makan nasi goreng, tetamu tadi pun makan nasi goreng, kan? Lapar pula pagi-pagi ni, kan? Jadi maksudnya dia meraihkan, Ubadah bin As-Samit meraihkan sahabat tersebut dan memberi makan, memberi jamuan makan kepada lelaki tersebut. Ni cerita ni pada waktu malam. Wa uqri'uhul Quran, makna dah selesai makan apa semua, aku pun mengajar Al-Quran. Begitulah kehebatan para sahabat dalam meraihkan anak murid, meraihkan tetamu, meraihkan mereka yang minat untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Fama yarji'u ahadun min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada seorang pun yang datang jumpa Nabi, pulang daripada Nabi, illa wa qad ta'allama syai'an minal Quran, melainkan mesti dia dah belajar sesuatu daripada Al-Quran. Maksudnya tak ada seorang yang balik tangan kosong. Siapa yang datang jumpa Nabi nak belajar Quran, Nabi akan pas kepada para sahabat dan para sahabat akan mengajar dia bacaan Quran. Maka tak ada seorang yang balik dengan tangan kosong, balik tidak mempelajari sesuatu pun, tak ada. Fa'an Amrin bin Salamah, maka daripada Amr bin Salamah, qala kunna ala hadir, satu hari kami berada hadir. Hadir maksudnya lawan kepada musafir, maksudnya menetaplah kami hadir. Okay, maksudnya kami tidak musafir, kami berada. Fakana rukban, maka ada satu rombongan, yamurruna bina, kami berada, kami tak musafir, kami bermukim. Tiba-tiba datang satu rombongan, yamurruna bina, lalu depan kami, raji'ina min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pulang daripada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan ni pulang daripada jumpa dengan Nabi. Fa adnu minhum, maka adnu, dana ni daripada dana ni maksudnya dekat, maksudnya kami, maka kami semua ni, maka aku mendekati mereka. Kata Amr bin Salamah tadi, aku mendekati mereka. Fa asma'u, maka aku pun mendengar, artinya dia dengar bacaan Al-Quran oleh rombongan-rombongan tersebut. Hatta hafaztu Qur'anan kathira, sehinggalah aku berjaya menghafal Al-Quran dengan jumlah bacaan yang banyak. Artinya para sahabat pun ada yang mengambil bacaan daripada sahabat yang lain. Hatta yang mereka musafir pun dia dengar bacaan orang musafir tu, sehingga akhirnya mereka dapat menghafaz Al-Quran. Begitulah suasana Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Seronok. Pagi, petang, siang, malam.
di mana sahaja mereka akan cuba untuk memperdengarkan Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran daripada orang yang lain. Wa hadza la yakunu illa bihirsihim, dan perkara ini tidak akan menjadi melainkan dengan rasa semangat mereka, sifat ambil berat mereka, ala muawadatihi. Sifat ambil berat untuk muawadah, iaitu murajaah, untuk sentiasa murajaah, mempelajari, wadirasatihi, mempelajarinya, wastizkari, untuk mengingatinya, wantilaqi alsinatihim bih, dan juga mempelajari kaedah untuk membacanya, menuturkannya dengan lidah-lidah mereka, walusuqihi biqulubihim, dan lusuk ni maksudnya macam gam. Lasuk ni maksudnya macam gam lah. Okay. Maksudnya dia menetapkan, menyematkan Al-Quran di hati-hati mereka, di jantung hati mereka. Maksudnya dia sampaikan dalam jantung hati. Dia tanamkan sifat minat terhadap Al-Quran di dalam jantung hati mereka. Begitulah para sahabat, cinta mereka kepada Nabi, cinta mereka kepada Al-Quran. Baik, ada nota kaki di sini, nombor 1 dan nombor 2. Kita boleh lihat di bawah. Okey, rujukan. Nombor 1, hadis tadi telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga boleh lihat dalam Sahih Al-Bukhari, bab tafsir suratul A'la. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Wa fil 'ardatil akhirah, dan pada pembentangan yang terakhir. Apa maksud pembentangan yang terakhir? Dan kita telah kupas pada kuliah yang lalu, minggu yang lalu, iaitu pembentangan bacaan Al-Quran oleh Nabi SAW sebelum baginda wafat. Setiap tahun Nabi akan bertalaki, Nabi akan memperdengarkan bacaan Al-Quran di hadapan Jibril AS. Sekali. Setiap tahun sekali. Kecuali pada tahun yang terakhir dalam hayat Nabi, Nabi baca 2 kali. Peristiwa bacaan 2 kali inilah yang dipanggil sebagai Al-Ardah Al-Akhirah. Kenapa baca 2 kali? Kerana untuk menetapkan mana bacaan Al-Quran yang sah dan mana bacaan Al-Quran ataupun ayat-ayat yang telah dimansuh. Wa fil 'aradatil akhirati nusikha min hadhil ahrufi ma nusikha wa thabata ma thabata. Dan pada pembentangan yang terakhir, maka diangkat, dimansuhkan. Bahasa Melayu pun ada perkataan mansuh daripada perkataan bahasa Arab, mana dihapuskan, diangkat. Nusikha min hadhil ahrufi ma nusikha. Maka pada pembentangan yang terakhir, dihapuskanlah daripada huruf-huruf ini apa yang dihapuskan. Dipadamkanlah daripada huruf-huruf ini apa yang dipadamkan dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Wasabata ma sabata, dan kekallah apa yang kekal dengan izin Allah. Wa ba'du sahabati kana a'lama bihadha an-naskhi min al-akhar. Dan sebahagian sahabat adalah yang paling mengetahui dengan peristiwa ini, iaitu peristiwa nasakh tadi, iaitu peristiwa mansuh, ayat-ayat yang telah dimansuh tadi, berbanding sahabat-sahabat yang lain. Sebab tidak semua sahabat yang menjadi saksi, tidak semua sahabat yang mengetahui peristiwa Al-Ardah Al-Akhirah, melainkan sahabat-sahabat yang besar. Antara sahabat-sahabat yang besar yang menyaksi peristiwa Al-Ardah Al-Akhirah ini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. An Samurah, hadis daripada Samurah berkata, "Uridal Qur'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'aradat." Telah dibentangkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pembentangan. Fayaqulun, maka para sahabat berkata, "Inna qira'atana hazihi hiyal ardatul akhirah." Sesungguhnya bacaan kita inilah, makna hari ni, bacaan kita hari ni adalah bacaan yang merupakan bacaan Al-Ardah Al-Akhirah, iaitu bacaan yang menepati. Makna bacaan kita ni yang terakhir ni adalah bacaan yang sah, bacaan yang tepat, bacaan yang diiktiraf, iaitu menepati dengan pembentangan yang terakhir tadi. Kitabatul Quran. Kita masuk pada bab berikutnya, subtopik berikutnya, iaitu Kitabatul Qurani fi ahdi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indama kanat
tanazzalul ayatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru katabatal wahyi bikitabatiha. Dan ketika mana ayat Al-Quran itu turun, zaman Nabi, masa Nabi masih hidup, zaman wahyu masih lagi turun, ketika mana ayat-ayat Al-Quran itu tanazzalul ayatu, turun ayat-ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'muru katabatal wahyi bikitabatiha. Maka Nabi menyuruh penulis wahyu, katabatal wahyi, ataupun kita panggil sebagai kutabul wahyi, jamak taksir. Kutabul wahyi iaitu penulis wahyu untuk menulisnya. Makna bila ayat turun, Nabi lantik beberapa sahabat untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Fatuktabu amamahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat itu fatuktabu, maka ayat-ayat itu ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna para sahabat itu menulis ayat Quran itu mendapat pengiktirafan daripada Nabi. Bukan sahabat pandai-pandai tulis, reka-reka tulisan, tidak. Bahkan tulisan yang ditulis oleh para sahabat itu adalah daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengiktiraf penulisan yang ditulis oleh para sahabat yang dilantik sebagai katabatul wahyi. Qala Zaid, berkatalah Zaid bin Thabit merupakan salah seorang daripada katabatul wahyi, penulis wahyu. Kata Zaid bin Thabit, kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku ini menulis. Kuntu aktubul wahyi, maknanya aku ini adalah sedang menulis. Suatu hari aku sedang menulis wahyu di hadapan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yumli alai. Dan dia pun, maksudnya Nabi pun menyemak, Nabi pun perhati, Nabi pun tengok. Okay. Fa'idha faragtu, maka apabila aku telah lapang, maksudnya bila dah selesai tulis, qala, maka Nabi pun bersabda, iqra'hu alaih. Wahai Zaid, baca ya apa yang kau tulis tu. Aku nak dengar. Zaid dah siap tulis, maka Nabi pesan kepada Zaid, wahai Zaid, baca, aku nak dengar. Fa'aqra'ahu, maka Zaid bin Thabit pun baca balik ayat Quran berdasarkan tulisan tersebut di hadapan Nabi. Fa'iza kana fihi saqatun aqamah. Sekiranya pada penulisan tersebut, sekiranya adanya saqatun, maksudnya sekiranya adanya tergugur. Maksudnya apabila Zaid bin Thabit tulis tu, takut-takut ada tergugur, terjatuhnya huruf waw, kan? Jatuh huruf waw, jatuh huruf fa, tertinggal hum ke, tertinggal bihi ke, tertinggal satu perkataan, aqamah, maka Rasulullah SAW akan memperbetulkan. Maksudnya Rasulullah akan semak. Semak bacaan oleh Zaid bin Thabit tadi. Kalau ada perkataan yang gugur, maka akan diperbetulkan oleh Nabi. Summa akhraja bihi ilan nas. Kemudian bila dah betul tulisan itu, diiktiraf bacaannya dan sebagainya, maka Rasulullah SAW keluar dengannya, maksudnya dengan penulisan tersebut kepada manusia. Baik, cerita ni bukan menunjukkan bahawasanya Nabi SAW boleh baca, tidak. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat An-Nabi ini adalah An-Nabiyil Ummi. Nabi ini adalah seorang Al-Ummi. Namun begitu, Nabi mengiktiraf penulisan itu berdasarkan kepada bacaan. Maksudnya Nabi mengiktiraf apa yang ditulis oleh sahabat itu adalah berdasarkan kepada bacaan. Adapun selain daripada itu, semuanya terletak dengan ilmu Allah Ta'ala. Kebarangkalian Jibril boleh memberi ilham kepada Nabi, Allah memberi ilham kepada Nabi untuk mengiktiraf bacaan ataupun penulisan tersebut. Mana Nabi tahulah tulisan ini dengan huruf alifnya, dengan huruf ba-nya dan sebagainya lah, untuk memberitahu bahawasanya penulisan itu adalah tepat. Okay, berdasarkan kepada bacaan para sahabat, berdasarkan kepada bacaan katabatul wahyi, penulis wahyu. Hatta tulhara al-kitabatu fis sutur ma hufidha fis sudur, sehinggalah dizahirkan, dipertontonkan penulisan itu apa yang ditulis di atas as-sutur, di lembaran-lembaran, nanti kita akan sebut dalam kitab ni, insya-Allah akan kita kupaskan apakah bentuk-bentuk benda-benda ataupun kita panggil lembaran tadilah yang diguna pakai oleh sahabat untuk menulis Al-Quran. Sehingga dipertontonkan apa yang dituliskan di atas lembaran-lembaran menepati mahufizah, menepati apa yang telah dihafazkan di dalam dada-dada.
Artinya bila Nabi dah iktiraf penulisan Zaid bin Sabit, Nabi jumpa dengan para sahabat yang ramai, Nabi pertontonkan penulisan tersebut, apa yang ditulis tadi itu, dan para sahabat pun mengiktiraf, yang inilah sama. Ya Rasulullah, sama penulisan ini, kami baca ni sama dengan sebagaimana yang kami hafal. Wa qabadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Quran mahfuz wa qubidha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Quranu mahfuzun fi sudur. Wa qubidha, dan dicabutlah. Maksudnya Nabi sampailah satu masa apabila Nabi wafat, dicabutlah nyawa Nabi. Qubidha maksudnya Nabi wafatlah. Diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran tetap mahfuz, iaitu Al-Quran tu tetap dipelihara. Fis sudur, tetap dipelihara, tetap dihafaz di dalam dada-dada sahabat. Maknanya rujukan utama adalah hafazan. Maktubun bil ahrufis sab'ah, dan tetaplah ia dalam keadaan ditulis dengan 7 huruf. Alal likhaf, yang ni yang kita nak bincangkan. Alal likhaf wal usub wal riqa wal aktaf mufarraqun baina as-sahabati ma inda sahabi laisa inda akhar. Dalam menetapkan perkara ini ada beberapa istilah yang penting. Beberapa istilah yang penting untuk kita ketahui. Baik, istilah-istilah yang penting untuk kita ketahui ini adalah berkaitan tentang kita panggil tadi sebagai as-sutur. Apa takrifan as-sutur yang kita panggil sebagai lembaran? Kan biasa kita sebut apa yang tercatat ma kutiba fis sutur la fis sudur, kan. Apa yang ditulis di dalam dada, di dalam lembaran, tidak di dalam dada. Baik, apakah perkara-perkara tersebut? Perkara-perkara yang dikenali sebagai as-sutur itu, sebagaimana yang masyhur di dalam mana-mana kitab ilmu qiraat ataupun resam. Yang pertama dipanggil sebagai al-likhaf. Baik, apa dia al-likhaf? Al-likhaf ni, kalau kita tengok dari sudut bahasa, adalah jamak daripada perkataan lakhfah. Lakhfah, apa maksud lakhfah? Wahyal hijaratur riqa, iaitu batu-batu yang nipis. Artinya macam batu yang besar, tak adalah batu kecil. Kalau batu kecil nak tulis satu patah pun belum tentu sempurna. Dia satu lembaran batu yang besar tapi yang nipis, yang rata. Jadi batu-batu yang rata ni memudahkan untuk para sahabat membuat ukiran ayat-ayat Al-Quran. Itu dipanggil sebagai al-likhaf. Likhaf ni adalah kata jamak, jamak daripada perkataan lakhfah. Yang kedua, al-usub. Apakah maksud yang dikenali al-usb? Iaitu jamak kepada asib, wahya jaridatun minan nakhl. Usub ni adalah jamak daripada perkataan asib, iaitu jaridatun minan nakhl, iaitu lembaran daripada pelepah-pelepah pokok tamar. Kan kalau kita pokok tamar kan dia ada macam pokok kelapa lah. Jadi lembaran tu dia ada lembaran, dia punya pelepah tu lebar. Jadi bila lebar rata, jadi diukirlah padanya tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran, ya. Berikutnya perkataan war-riqa. Baik, apakah dimasukkan dengan ar-riqa? Iaitu jam'u raqa'ah. Jam'u raqa'ah. Sebagian ulama mengatakan ar-riqa ni adalah di sini dikatakan ar-raqa'ah, ataupun sebagian mengatakan ar-riqa'ah. Apakah maksudnya? Iaitu daripada kulit-kulit. Daripada kulit-kulit. Kulit haiwan, mana-mana kulit haiwan yang dah dibersihkan, yang dah disamak lah. Sebab kulit ni pun termasuk salah satu daripada perbahasan ulama fiqh tentang najisnya kulit, bangkai kulit tu. Jadi maksudnya dah dibersihkan, dah disamak, dibuang bulunya dan sebagainya, maka kulit tu boleh diguna pakai untuk penulisan Al-Quran. Wal aktaf. Aktaf ni jamak daripada katif, iaitu bahu. Aktaf ni maksudnya bahu-bahu. Maksudnya tulang belakang ni, bahu-bahu haiwan. Bahu haiwan, tulang haiwan ni, di bahagian bahu dia agak rata. So bila agak rata, so mudahlah untuk ukiran-ukiran ayat Al-Quran. Dan inilah perkataan ataupun istilah-istilah yang masyhur yang dipanggil sebagai as-sutur tadi. Al-likhaf, al-usub, al-riqa, wal-aktaf. Begitu para sahabat berjuang sukarnya pada zaman tersebut, tapi mereka seronok.
Mereka gembira untuk menyalin Al-Quran, tulis Al-Quran demi generasi berikutnya, demi kita semua ni. Selain daripada titah baginda sallallahu alaihi wasallam, selain daripada perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabat tetap menulis. Walaupun sukar, nak tulis Al-Quran atas batu bukan satu perkara yang mudah. Nak kena ketuk-ketuk kan, nak kena ukir, pastikan betul dia punya alif, betul dia punya sin, ada berapa gigi sebagai contoh, huruf ba pula, lepas tu huruf sad dan sebagainya. Itu baru satu perkataan. Nak sambung kalimah lain pula, sambung kalimah lain jadi satu ayat. Itu baru satu ayat. Nak gabung pula dengan ayat berikutnya, sehinggalah sempurna Al-Quran itu sebanyak 30 juzuk. Ya. Untuk siapa ni? Untuk kita. Untuk generasi berikutnya. Untuk kita semua mudah untuk membaca Al-Quran. Kalau para sahabat punya besar pengorbanan mereka untuk memastikan Al-Quran itu terpelihara, bagaimanalah kita, sikap kita terhadap Al-Quran, yang lama kita biarkan Al-Quran itu berabuk. Tidak disentuh Al-Quran, disimpan saja Al-Quran itu sebagai perhiasan dalam almari, tidak dibelik Al-Quran tersebut, tidak pernah disemak bacaan Al-Quran kita dan sebagainya. Malu kita dengan para sahabat. Mufarraqun bainas sahabah, di mana yang kita panggil as-sutur tadi, baik al-likhaf, baik al-usub, baik ar-riqa', baik aktaf tadi tu, semuanya mufarraqun bainas sahabah. Dia terpisah, maksudnya mufarraq, terpisahlah di kalangan sahabat. Mana ada yang ambil catat likhaf, ada yang catat Al-Quran di usub, ada yang catat Al-Quran pada riqa', pada aktaf. Ma'inda sahabi, apa yang ada di kalangan sahabat itu, laisa inda akhar, tidak ada pada sahabat yang lain. Artinya apabila sahabat yang dah salin, ada di kalangan sahabat yang salin, ada yang salin kat likhaf, ada yang salin di usub, ada yang salin di riqa', aktaf dan sebagainya, maka ia menjadi simpanan mereka. Bila Nabi dah iktiraf, maka ia menjadi simpanan mereka. Dan ada sahabat yang tak ada simpanan tu. Maksudnya ada sahabat yang simpan al-likhaf sebagai contoh, tapi ada sahabat tak ada likhaf. Tapi sahabat yang tak ada likhaf tadi, dia ada simpan al-usub. Ada sahabat yang simpan al-usub tapi tak ada simpan al-riqa' sebagai contoh. Dan inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Tapi Al-Quran itu tetap sempurna. Walaupun ada yang ambil sikit, ada ambil sikit, ada ambil sikit, tapi Quran tu tetap sempurna dari sudut penulisannya. 30 juzuknya cuma bertebaran lah. Mufarraq maksud bertebaran. Ada yang ambil sikit, ada yang ambil banyak dan sebagainya. Dan yang paling penting kesemuanya, maksudnya ia terpelihara secara mahfuzun fis sudur, iaitu terpelihara di dalam hafazan dada-dada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya tajuk Kitabatul Quran fi ahdi Siddiq, iaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya rasa berhenti setakat ini dululah. Dan jam pun hampir menghampiri 7.45. Kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah nanti kita masuk tajuk baru, iaitu pada muka surat ni, muka surat yang ke-13. Kitabatul Quran fi hadis Siddiq radhiyallahu anhu, penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, saya berhenti setakat tu dulu untuk pagi ini. Baik, saya open kepada persoalan sekiranya ada. Oh, Masya Allah, saya terlupa tekan share screen ya. Saya minta maaf lah. Pagi-pagi hari ni, perut lapar pula. Kalau saya terlupa tekan share screen, saya mohon maaf. Mungkin para pendengar boleh rujuklah pada PDF masing-masing. Sebarang kesulitan ataupun kelemahan di peringkat saya mohon maaf lah. Sebagai manusia terlepas pandang. Saya ingatkan saya dah tekan share screen tadi. Rupanya saya belum tekan share screen. Boleh rujuk di PDF masing-masing ya. Baik, sekiranya ada persoalan, ada seminit dua lagi, mungkin saya boleh jawab lah. Baik, sekiranya tak ada, kita berhenti setakat ni dulu. Dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu yang ketiga bulan Januari ini.
Dan pada minggu hadapan, para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah perkongsian saya dalam poster celik qiraat siri yang keempat, insya-Allah. Setakat itu sajalah kuliah daripada saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kelemahan di pihak saya, dan segala kebaikan itu dan juga apa saja yang kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada Allah. Segala kelemahan daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.